datang. Okey, Lam. Dah mana? Nak masuk? Dekat Facebook page apa? Di band Al Sharif. Nanti kita boleh ambil link tu, kita boleh share kat apa. Di band Al Sharif. Dia tengok. Di band. Salah lah. Tak, bukan page. D ya. Itu tunjuk ya. Di atas tu. Rumah atas. Rumah atas. Rumah atas. Oh, band. Ben Al-Sharif. Space. Okay. Al-Sharif. Just like lah kan. Recording. Okay. Ini dekat Facebook. Buat live. Jadi nanti semua boleh tengok balik kan. Saya terus share. Kau nak register hobi? Betul download hobi pro kan? Aku tak guna tak tahu. Bawah. Basic dah kerti guna hobi malu. Baru saya baru join. Ni bang, boleh duduk dengar sini. Dengar dulu. Sifu Benjamin kita share ni kadang-kadang lain macam sikit. Sekejap baik sekejap. Boleh. -1. MNS1 juga. 24. Share view. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah selamat malam Okey. Jadi macam abang ni yang dia nak lebih tahu pasal marketing plan dia. Mau marketing plan dia. Ke abang? Okey. Jadi saya sekali lalu lah mungkin pasal kita buat rakaman ni nanti. Jadi lepas ni saya ada buat live lagi. Jadi kalau ada orang nak refer boleh refer kat situ lah. Dia akan post. So kita akan, dan banyak juga video-video di page saya di band Al Sharif tu yang berguna juga untuk apa, macam kita kongsikan dengan Tuan Sofi punya perkongsian tentang asas kripto. Jadi orang nak belajar tentang kripto, insya-Allah boleh follow tu. That's why saya selalu rakamkan apa yang saya cakap kadang. Kemudian orang boleh tengok. Malam-malam orang boleh tengok lagi. Okey. Nanti saya kongsikan page apa yang saya dah tu lah. Okey. Jadi Royal Q ni, kalau kita tengok the best crypto trading lah. Jadi hari ni sebelum kita nak masuk tentang trading ni, kita nak faham sikit apa tu Royal Q ni berkait dengan apa dan apa sebenarnya itu kripto. Okey. Pertama sekali asas sebenarnya nak kena tahu faham apa itu kripto. Pasal kita hari ni kita trade bukan dengan duit. Kita trade bukan dengan fiat money, bukan dengan ringgit, bukan dengan USD, bukan dengan Japan apa. Kita bukan buat forex, kita buat kripto. Kita trade adalah trading kripto. Jadi apa itu kripto? Kalau orang faham, ini adalah sejarah mata wang kripto. Kalau tengok mata wang kripto ni berfungsi sebagai, orang kata sebenarnya peer to peer, dan juga kemunculan dia pada tahun 2009. Jadi kalau nak baca orang yang ni boleh baca sendiri, tapi apa yang saya nak simpulkan tentang kripto ni atas dua perkara. Saya nak bagi orang faham apa yang sebenarnya, kenapa peralihan itu, kenapa orang memilih untuk beralih kepada kripto dan masa depan beralih untuk kripto ni atas dua sebab yang paling besar. Pertama sekali, orang sukakan kebebasan, free. Pasal konsep kripto ni kalau kita tengok dia ni, konsep dia adalah decentralized. Decentralized ni tidak berpusat. Maknanya tak ada orang pihak ketiga yang menjaga akaun kita. Macam sekarang ni yang ada macam banking system sekarang ni, itu kan dia centralized. Dikawal selia oleh, kalau di Malaysia, Bank Negara Malaysia. Kalau di Indonesia, Bank Negara Indonesia. Kalau di Thailand, Bank Negara Thailand lah. Dan seangkatan dengannya lah. Okey? Jadi semua segala-gala transaksi dari mana dan ke mana itu semua dikawal selia. Semua memerlukan kebenaran satu pihak autoriti lah. Jadi orang-orang kripto ni, lahirnya kripto ni kerana dia nak decentralized. Tak ada satu orang pun yang berkuasa penuh di atas akaun orang kita. Maknanya dia nak kebebasan. Duit kita, duit kita. Kalau duit orang, duit dia. Jadi itu yang pertama, dia nak centralized. Orang-orang pilih kripto ni kerana dia nakkan kebebasan. Yang kedua, selain dia ada kebebasan, orang nakkan ketelusan. Dalam kripto ni adalah sistem, setakat hari ini adalah sistem yang paling telus sekali. Contoh kalau nak cerita hari ni, kalau sesebuah negara ataupun sebuah organisasi menggunakan kripto,
Tak ada orang yang boleh ambil rasuah, tak ada orang yang boleh seleweng, kerana semua transaksi dia kita boleh trace dan kita boleh detik ke mana dan dari mana, semua orang tahu. Okay? Jadi dia ada macam-macam dalam kripto ni, ada smart contract-nya dan sebagainya. That's why hari ni dunia memilih ke arah itu, dan hari ni memudahkan bila ada kawalan-kawalan daripada pihak-pihak ketiga, maknanya kita bebas nak melakukan ke mana-mana. Hari ni kita transfer Bitcoin ke Rusia pun sampai ke Turki pun sampai ke India, sampai ke China pun sampai. Jadi tiada satu badan pusat yang mengawasi dia. Jadi yang dalam sistem kripto ni dia punya sistem komputer semuanya. Maknanya yang mengesahkan transaksi itu adalah komuniti sendiri, tanpa kita sedar. Jadi itu cerita tentang kripto, dan ini sebenarnya tentang kripto ni banyak benda yang kita kena faham. Dan banyak benda yang kita boleh explore. Saya kat sini pun baru bila saya dah join dan saya bercampur dengan orang pemain-pemain kripto, rupanya banyak lagi yang kita, setakat yang saya tahu rupanya sikit sangat. Okey, kalau nak cerita tentang di luar, kalau kita tengok dengan pasaran kripto hari ni pun, orang hari ni kalau kat luar ni bila sebut tentang kripto, bercerita tentang billionaire, bercerita dengan multi-millionaire, ini adalah perkara biasa. Cuma di Malaysia ni lah, kalau ikut kajian lebih kurang dalam kalau tak silap 0.3% sahaja di Malaysia ni pendedahannya pada kripto. Maksudnya masih sikit lagi. Kalau di luar tu orang dah biasa dah cerita tentang kripto secret billionaire club lah. So hari-hari dikeluar di kripto billionaire talk. Jadi macam-macam, dan hari ni kalau kita tengok orang terkaya kat dunia, nama dia Elon Musk. Sebelum ni bukan tak kaya, jadi dia tak ada ranking pun sebelum ni. Okey? Dia ni siapa? CEO Tesla, kereta elektrik tu. Dan kalau kita tengok lah, kalau nak ceritakan dia hari ni menjadi orang terkaya di dunia dengan bisnes kereta dia, lambat lagi lah kata-katanya. Pasal hari ni berapa kerat dia, bukanlah maknanya tak ada apa. Kalau nak comparekan dengan penggunaan hari ni lah, Tesla ni orang high-end dia boleh pakai. Tapi cerita dia hari ni, bila dia masuk dalam industri kripto hari ni, tiba-tiba nama dia pom hari ni, dia nombor 1 sekaya, mengalahkan Jeff Bezos dan sebagainya, dan nama-nama Bill Gates lah dulu nama-nama besar. Hari ni dia potong selamba je. Sekejap dia main, hari ni dia orang terkaya. Dan kekayaan ini luar biasa. Pasal biasanya orang pertama dengan orang kedua ni level kaya dia lebih kurang. Kalau saya ni katalah saya ni nombor 1 kaya 100 juta, uncle mungkin 90 juta, mungkin 80 juta. Tapi yang ini lain, nombor 2 100 bilion, dia nombor 1 ni 300 bilion. Maknanya 3 kali nak jadi orang nombor 2 ni baru sama dengan dia. So, industri ni industri besar. Okay, industri besar. Dan saya tunjukkan 3 teknik jana keuntungan dalam kripto ni sebenarnya banyak. Cuma hari ni saya tunjukkan 3 ni di antara yang orang faham dan biasa orang selalu dengar. Pertama, melombong, ada orang mining machine. Yang ni kalau kita tengok ini adalah mining machine lah ni. Mining machine ada. Yang sebab ada yang jadi holder, ada yang penyimpan kripto. Dan yang ketiga adalah mendagangkan kripto, yang trading kripto. Tapi kalau ikutkan ada sekarang ni, ada NFT, ada metaverse, itu semua besar lagi industri ni. Okay? Jadi industri ni besar sangat sebenarnya. Jadi ini permulaannya hari ni kita nak ceritakan apa, dan saya nak memfokuskan kepada hari ni mendagangkan kripto. Jadi kalau kita lombong ni, mining machine dan sebagainya ni, panjang lagi cerita ni. Ada yang orang buat farm, itu panjang lagi cerita. Tapi hari ni saya nak fokuskan kepada di antara yang paling mudah buat duit hari ni, yang paling orang boleh bermula dengan berapa-apa je, dengan mendagangkan kripto ataupun dia panggil trading. Okey, tapi sebelum ini kenapa orang tak memilih untuk trading? Okey? Kenapa orang tak memilih untuk trading? Persoalan dia, kenapa orang tak memilih untuk trading sebelum ini? Sedangkan saya cakap paling mudah buat duit, paling modal yang paling apa dengan trading. Tapi kenapa sebelum ni orang lari daripada trade? Kerana hari ni kalau sebelum ni, kalau nak cerita, bila sebut tentang trading ni, banyak perkara yang kita perlu korbankan untuk dapat kita faham tentang trading. Pertama, masa. Memang nak jadi trader bukan sikit-sikit. Saya sendiri pun hari ni lama duduk, saya 2018 saya bermain dalam kripto sampai hari ni. Maknanya baru dalam kripto ni 3 tahun pun hari ni kita bukan pakar trading. Nak duduk dengan trader ni, pertama sekali pengalaman dia kena ada melasa untuk belajar. Belajar tu dah lama. Yang kedua, dia kena bayar yuran kebodohan. Yuran kebodohan ni yuran rugi, trade kalah. Daripada situ dia belajar. Dan yang ketiga hari ni masa. Masa kalau mungkin kawan-kawan saya pun ramai trader, alhamdulillah memang dia bila sebut trader yang jaya ni memang kaya-kaya lah.
Tapi dia cerita, kawan saya bercerita pada saya, dia kata Ben memang sedap jadi duduk rumah je, dia kata trader. Tapi tahun ni, ini cerita tahun lepas lah ni. Dia kata tahun ni aku dah 5 kali masuk dalam Prince Court. 5 kali dah masuk hospital. Masuk Prince Court. Pasal apa pula dia cakap? Trading ni dengan dia nervous ni, jangan cakap lah. Kita masuk je satu position ni melibatkan duit ni. Masuk je satu position, jantung dah banyak yang orang, itu trader lah. Banyak yang dia kata tahun dengan 5 kali dah masuk. Kejap masuk ke Prince Court. Kejap masuk ke Prince Court. Dia mungkin nervous. Jantung tu tak apa. Dengan nervous, dengan emosi, dengan macam-macam. Jadi, mengelakkan ramai juga trader. Kalau nak cerita-cerita sadis trader ni kak, pasal dia memang sedap buat duit. Tapi ramai juga yang bercerai-berai pun pasal trader pun ada. Tapi ramai juga yang kadang-kadang duitnya ada tapi masa dengan anak-anaknya tak ada. That's why orang tak cari jadi trader. Walhal dengan trade hari ni lah, buat trading lah paling mudah sebenarnya kerja. Makna ada $100 pun boleh start. Kalau nak beli mining machine mahal lagi, dengan trading lah boleh start. Pasal apa orang tak start? Pasal perkara tu orang tak sanggup. Semua orang nak tapi tak semua orang sanggup melalui jalan nak jadi trader tu. Tapi hari ni saya nak cerita kat orang, nak nunjuk je hari ni, semua orang boleh jadi trader walaupun tak faham, tak melalui fasa-fasa yang liku-liku yang terpaksa dijalani oleh trader tu tadi. Semua orang boleh. Dengan adanya Royal Q hari ni, Royal Q ni apps, financial apps, dengan adanya Royal Q hari ni, akak boleh jadi trader, abang boleh jadi trader, siapa-siapa pun boleh jadi trader. Saya tak pandai, boleh jadi trader. Ada orang kata, oh saya memang dah daripada dulu trader, orang kata. Kalau anda sedia memang, anda dah memang trader pun bagus juga, terbaik juga untuk sini. Pasal yang sini dia bukan setakat untuk orang tak tahu je. Untuk orang tahu lebih memudahkan cara. Macam-macam teknik, macam-macam skill dia yang dia boleh buat. Yang sebelum ini skill yang digunakan untuk dia nak enter skill tu, dia perlukan masa yang lama untuk kontrol, dia kena pengiraan yang banyak. Tapi hari ni dengan Roy K memudahkan, dia pemudah cara. Jadi nak macam mana dia bagi tahu untung berapa, dia robot yang akan jalankan. Jadi duit pun ada, insya-Allah. Masa pun ada. Kalau sebelum ni masa kita kena spend 4-5 jam sehari duduk depan komputer, hari ni kita dah setting. Berapa kita nak, ikut setting kita nak. Maknanya kalau kata abang ni trader, saya trader ni kadang-kadang dia ada, aku dah belajar 10 tahun, takkan aku nak biar je robot buat, aku nak buat sendiri. Dia ada skill ni pun boleh. Cuma sebelum ni kena buat banyak perkara, yang ni skill kita, ikutlah skill kita nak buat layer ke, nak buat macam mana ke. Cuma memudahkan cara, isi je. Dia nak memudahkan cara. That's why dia kata dia ni bukannya fully robot, dia ni half robot. Dia panggil financial app. Jadi untuk orang tak tahu, ada cara boleh buat copy trade. Untuk orang yang tahu setting, untuk orang yang tahu trading, boleh gunakan button-button dalam ni untuk buat anda punya trading. Jadi okey, dapat orang trading pun okey, dapat orang tak trading pun okey. Tapi nak trading. Clear sampai situ ya? Alright, alhamdulillah. Okey. Jadi ini cerita tentang Royal Q. Saya tak nak mengulas panjang sangat tentang syarikat. Pasal ini kita mau to apps. Kita bukan syarikat multi-level marketing. Dan apa dia Royal Q hari ini adalah, Royal Q adalah aplikasi super pintar yang melaksanakan operasi automatik yang diawasi dalam masa yang sebenar. Bermakna hari ini dia financial app. Financial app sesuai untuk siapa? Untuk orang yang pandai trade, sesuai. Anda boleh penuhkan skill anda boleh guna ke ilmu yang bertahun-tahun guna dalam trading tu, boleh guna kat sini, memantapkan lagi. Ataupun golongan orang yang tak pandai trade, tak pernah dengar pun, still boleh buat profit dengan Royal Q. Ini adalah aplikasi Royal Q ni. Royal Q aplikasi super pintar, bersesuai untuk orang-orang. Biasa kalau cerita robot, orang setting, dia buat sendiri je semua. Hari ni tak ada. Semua kita boleh monitor. Robot ni hanya ikut arahan kita sahaja. Beza kita dengan robot ni tak ada emosi, tu je. Bang, kalau trade sendiri, kalau kita tengok trade sendiri, kita trade, kadang-kadang merah pun kita dah cemas, betul tak? Weh, banyak floating. Itu robot dah buat kerja pun, itu pun kita cemas. Bayang kalau robot tak buat kerja, kita buat A to Z. Itu yang 5 kali setahun masuk hospital tadi tu. Jantung laju daripada apa? Kan? Ini kisah saya apa? Alright. So hari ni dengan sistem hari ni dengan Royal Q pula macam-macam skill, bukan setakat beli buy and sell je.
Jadi kalau macam seorang trader tu dia nak buat layer, kita boleh buat layer macam ni. Dia ada martingale concept, dia ada subbeam mode real time, ada wholesale, ada macam-macam teknik yang boleh digunakan. Saya cakap orang dah memang trader pun bagus, tak ada trader pun, tak pandai trade langsung pun boleh buat. Maknanya kekuatan dalam kita financial app ni dia macam-macam. Macam-macam teknik untuk dia kita boleh jalankan untuk kita dapat untung. Dan yang paling best saya suka highlight yang kat sini. Saya suka highlight yang ni. Rundingan kuantiti ni, Royal Q tidak menyimpan aset kita. Hak ni paling mahal. Dalam banyak-banyak paling mahal, Royal Q ni tak simpan duit kita. Jadi kadang-kadang ada juga kita jumpa kawan, aku bukan benda, aku tak percaya sangat program-program macam ni, betul? Takut kena tipu. Saya nak beritahu, betul. Kita perlu ada rasa takut kena tipu. Tapi jangan terlalu takut sangat. Dunia dia tak ada tempat untuk orang takut. Betul? Dia takut sikit-sikit, okey. Tapi kita nak tanya, kalau duit tu dengan dalam poket kita, kita yang pegang duit, handphone kita punya, semua kat kita, macam mana orang nak tipu kita? Yang tipu ni kalau kita serahkan duit kat orang. Katalah uncle bagi ada duit dengan saya, bagi duit sama Benjamin, bagi duit sama Diben, bagi duit sama saya. Potensi untuk uncle kena tipu ada tak ada? Bila duit dengan saya? Ya, ada. RM10 insyaAllah saya tak tipu ke? 100 saya tak tipu. Tapi kalau main juta, betul tak betul? Saya pun tak berapa yakin dengan diri saya. Kalau main juta-juta, Benjamin, I nampak you janggut panjang, mesti orang baik punya. You pegang 5 juta. Saya punya duit. Nanti sekejap uncle pusing, nanti Benjamin bagi balik. Saya jawab percentage untuk tak ada bila uncle pusing tu tinggi. Betul? Pasal duit dah kat tangan saya. Tapi ini duit uncle kita pegang. Cuma hari ni kita menggunakan apps ni saja, melanggan apps ni untuk memudahkan kerja kita sahaja. Jadi tak ada isu kena tipu. Kalau yang tipu itu pun diri kita sendirilah menipu. Pasal duit semua dalam bank kita, bukan masuk dalam bank orang. Jadi tak ada istilah. Cuma hari ni kita hari ni sewa apps tu, menggunakan servis dalam app tu untuk memudahkan kita buat kerja tu sahaja. Dia punya konsep tentang Royal Q ni lebih kurang samalah macam Netflix. Orang nak tengok movie kan, buat Netflix. Bayarlah langganan Netflix tu RM45 ke RM55, ikut package yang kita ambil lah. Tapi Royal Q dia kena bayar setahun sekali. Ataupun Royal Q ni kerja dia macam Grab. Nak bagi faham, yang naik Grab kereta tak ada, dia pun tak bawa kereta. Dia ni sediakan kemudahan, linkkan pemandu dengan customer. Daripada keuntungan yang dibayar tambang tu, dia ambil lah 25% kalau Grab. Kalau driver tadi dah dapat tambang RM100. RM100. Orang bayar pada dia RM100. Dia kena bayar komisen pada Grab 25%. Pasal Grab tolong cari customer untuk dia. So, konsep dia hari ni samalah. Cuma hari ni bukan untuk Grab, bukan untuk kereta. Yang ini untuk trading, financial app, untuk bantu kita jalankan urusan kerja-kerja trading di dalam market. Ini saja menggunakan firman. Kita ni service provider. Jadi yang kata kalau saya masuk 1 juta ke 2 juta, itu 1 juta you punya dalam you punya bank account. Tapi tetap kita kena sewa robot ni 120 saja. $120 saja. Okey? Kita menggunakan firman. So kena bagi orang clear lah kat situ. Bukan skin cepat kaya, masuk duit 100,000 bagi dia trade. Tak ada. Duit semua kat kita. Kita ni sewa je. Abang masuk 1 juta pun tetap sama. 2 juta pun tak apa, $10 pun sama juga kita bayar untuk penyewaan je. Super macam Netflix tadi. Sewa. Busy asyik datang office je, mungkin sebulan dalam 10 hari je tengok Netflix. Bayar tak sama. Mungkin adik pula memang memang hari-hari dekat rumah sekarang tak sekolah dengan apa semua. Hari-hari tengok Netflix, bayar pun sama juga. Pasal dia bayar untuk servis dia. Clear? Alright, thank you. Kalau dah clear, kita boleh next. Okey. So, konsep dia macam ni saja. Okey. Sekarang ini, duit kita hari ini exchanger. Sekarang ni ada 3, saya tak update lagi. Okey. Ini exchanger, saya nak bagi faham exchanger ni, duit yang kita 100,000 ke 200,000, kita simpan di dalam exchanger. Kalau di dalam trading ini dipanggil, dalam kripto dipanggil exchanger. Tapi exchanger ni nak bagi faham macam mana apa itu exchanger tu, adalah tempat kita. Dia jadi berbentuk macam wallet, macam bank lah. Nak bagi mudah. Dia bukan bank, tapi macam bank. Kita simpan duit ringgit dalam Maybank, dalam CIMB. Kalau kita simpan wang kripto,
dalam exchanger. Dia tak panggil bank, dia panggil exchanger. Dia boleh menyimpan, boleh menjadi tempat simpanan, tetapi dalam masa yang sama juga dia bertindak macam bursa. Dia boleh mendagangkan duit tu. Itu dia beza exchanger. Sekarang ni ada 3 exchanger. Satu Binance, Huobi dan Coinbase. Dan ini semua adalah, kalau kita tengok dalam coin market cap exchanger ni semua adalah top rank exchanger, world class exchanger. Bukannya Ahmad exchanger, bukan Leong exchanger, bukan nombor beratus-ratus. Ini nombor 1, 2 main top 10 nya, top 5, top 10 punya exchanger. Jadi exchanger yang ada credibility. Kita tengok exchanger yang bekerja dengan kita pun bukan exchanger cap ayamnya. Exchanger yang bekerja dengan kita semua exchanger yang ada kualitinya. Okey. Cuma hari ni apa yang kita simpan je duit di dalam Binance ni, kita sewa saja finance app robot ni, kita hanya sewa 120 setahun, kita tolong, maknanya kita linkkan dengan kita punya bank tadi supaya dia boleh menjalankan kerja. Kalau kata ada 2 exchanger kita simpan di 2 bank, kata contoh macam CIMB, Maybank contohnya ni, simpan 2 bank, kita boleh linkkan secara dua-dua secara serentak. Sekarang ni dah 3 serentak pun boleh, salah 1 pun boleh, salah 2 pun boleh. Dengan hanya kita melanggani financial Royal Q ni sebagai financial apps ni tadi. Okey? Dan apa yang kita buat selain lepas kita melanggani, kita bagi dia buat trading dalam ini, dan daripada keuntungan yang dia ciptakan, dia maksudnya dia buat tolak kerja, kalau untung $100, 20% commission pergi pada exchange, pergi pada Royal Q, dan 80% keuntungan, kata untung $100, $80 akan pergi pada owner punya account. Itu perjanjian dia. Maka kita bayar kat sini 20% daripada keuntungan dia buat. Dan yang bestnya, dia akan charge 20% ni daripada keuntungan, bukan daripada entry. Makna kalau tak ada untung, dia tak charge. Bila confirm ada untung, baru dia charge. $10 untung, $2 kasih sini, $8 kasih uncle. $1,000 untung, $200 hantar sini, Royal Q angkat. Ya, uncle kena bayar sama Royal Q. Dan $800 tadi keuntungan uncle punya. Dan bayar itu dia tak boleh tarik direct daripada sini, kita kena bayar sendiri di sini. Jadi dalam cerita dia hari ni dalam Royal Q, bukan Royal Q bayar kita yang bayar Royal Q. Kita kena faham, Royal Q adalah service provider saja. Dia dah buat kerja, kalau untung dia buat, kita yang bayar. Jadi hari ni kalau nak cerita tentang orang kata tentang apa kita panggil, keselamatan lah, garanti, ini pun dah menjawab segala-gala apa yang berada kat kepala kita. Biasa kalau dulu mungkin ada pengalaman pernah buat skim ke, pernah buat masuk apa company, dan kita bayar company dan company tu cabut. Oleh kerana, kenapa dia cabut? Pasal dia tak nak bayar kita. Betul? Orang yang membayar duit yang sepatutnya kena bayar pada orang yang berpotensi untuk lari. Tapi orang yang terima duit nak lari tak? Orang terima duit dia tak lari, dia terima je, dia tunggu. Yang lari ni orang yang membayar. Tapi dalam kes ni kita bayar dia, Royal Q ataupun Royal Q bayar kita. Kita yang bayar Royal Q. Apa sebab Royal Q nak lari? Tak ada sebab. Yang nak lari mungkin kita pun buat benda nak lari kalau kita dah dapat untung. Kita berkongsi keuntungan. Jelas kat situ, clear mind, settle. Okey? Boleh bang? Alright. Okey. Dan ini robot Royal Q. Ini katalah dalam Binance. Ini contoh dalam Binance. Kita ni hanya setting je di Royal Q. Setting saja nak untung berapa persen, nanti saya ajarkan setting. Dan kita bagi order dekat sini. Robot akan bagi order dekat sini. Beli coin apa, jual coin apa dekat sini. Dan duit segala-gala berjalan tu, duit kita akan trading di dalam ini saja. Maknanya Royal Q dia tak lalu pun duit kat Royal Q. Dia hanya trading dalam ni. Maknanya capital kita berjalan di dalam account bank kita ataupun exchanger kita. Clear? Alright. Dan yang bestnya Royal Q dia berjalan 24 jam satu hari, 7 hari seminggu, 365 hari. Tak ada cuti. Tak kisahlah raya ke, banjir ke, dia tetap berjalan. Itu yang bestnya. Jadi kalau kita trading sendiri, time day for Bali, dah tentu uncle tak boleh takkan nak trade lagi day for Bali, dah tentu spend time dengan family. Macam saya raya, dah tentu seminggu sebelum raya tu, memang kita dah kepala kita dah balik raya kat kampung. Yang ini kita boleh jalan raya macam biasa. Royal Q tetap tradekan kita 24 jam sehari. Tanpa cuti. Tak ada KAL, tak ada MC, tak ada apa. Jadi tak pening kepala dah kat situ. Kat Royal Q, okey? Dan macam berapa kita nak dapat untuk jadi ahli Royal Q hari ni? Langganan dia hanya $120 setahun sahaja. Nak trade 3 exchanger pun 120 tahun juga. Ada nak modal untuk trading 1 juta pun 120 juga.
Yang trading bermula $50 pun $120 juga. Pasal kita ni jual perkhidmatan. Kita jual perkhidmatan. Clear kat situ? Alright. So macam mana nak bermula? Simple saja. Okey, 3 step dia. Apa macam mana anda nak bermula? Saya rasa okey lah Royal Q ni nak join. Langkah pertama, hari ni register free je. Macam mana nanti kalau kata yang tak ada apa, saya kata saya macam saya yang bawa, saya akan bagi link saya dekat apa? Bagi link, klik saja link tu, register saja. Lepas register, pergi di App Store ataupun di Google Play, install saja, tekan Royal Q boleh install. Dan langkah ketiga, lepas kita install, kita dah ada username dan ID, hari ni kita boleh aktifkan dengan, kita aktifkan dengan $120. Jadi bila kita aktifkan, maknanya automatik kita ni dah level dah VIP members. Maksudnya kita bayar $120 tu, kita dah VIP members dan kita punya level pun dah VIP 1. Dalam Royal Q ni pula dia ada VIP 1 sampailah ke VIP 6. Nanti kita cerita yang kemudian. Okey. Alright. So dalam Royal Q bila kita dah jadi ahli VIP ataupun V1 ya, bila kita dah mendaftar, dah bayar $120, kita dah jadi VIP members, ada tiga cara nak buat duit dalam. Macam mana nak tambah duit dalam Royal Q, menggunakan Royal Q ni ada 3 cara. Cara yang pertama sekali adalah trading. Asas yang kita cakap tadi dah. So maka hari ni kita trading menggunakan, kita letak je duit kita dalam Binance ke, Huobi ke atau Coinbase, dalam exchanger kita tadi, kita trade menggunakan perkhidmatan setting daripada Royal Q tadi. Okey? Dan dalam Royal Q kita ada contoh, ini saya nak tunjuk salah satu teknik bagaimana robot kita bekerja. Ini salah satu dia, ada multilingual, ada sub-beam mode, ada wholesale dan sebagainya, ada teknik. Cuma saya nak tunjukkan kekuatan kita adalah dia panggil apa? Multilingual system. Ini contoh bagaimana robot bekerja. Ini contoh, saya bagi contoh. Katakanlah hari ini kita ada modal $1,000 untuk trading. Okey, kita dah sewa robot, dah apa? Dah setting. Dalam account exchanger dah ada $1,000. Kita nak start trading. Biasanya kalau kita ada $1,000, kita akan beli $1,000 terus, betul? Biasanya orang ada modal 1,000 terus beli coin 1,000, tunggu dia naik atas. Tapi kalau bila robot bekerja, dia gunakan sistem multilingual, dia tak akan beli habis. Contohnya macam ni. Kita yang tetapkan setiap pembelian kita bermula $100. Contohnya kita ada 1,000, buat $100 for example. Okey? Katakanlah macam ni. Ini adalah graf dalam trading lah. Okey? Alright. Katakanlah hari ni kita ada $1,000. Katalah kita nak beli satu coin. Ini contoh A coin lah. Satu coin ni harga semasa coin tu adalah $10. Kita dah tetapkan dalam setting tadi, kita tetapkan katalah $100 lah. For example $100 pembelian pertama. First buy amount $100. Jadi dia tak akan terus beli $1,000, dia akan ambil $100 je dulu. Ambil $100, dia beli satu coin, yang coin tu nilai dia $10 for example. 100 bahagi dengan $10, kita akan dapat apa? 10 unit. Jadi kita dah pegang 10 unit coin dah. Tiba-tiba harga dia menurun pula. Kalau naik tak apa, dia terus jual, terus dapat untung. Tapi menurun pula. Kalau kita beli 1,000 terus menurun, kita dah jadi risau dah. Itu dia panggil floating tu. Floating loss. Dia turun daripada $10, dia turun jadi $9. Bila turun $9, kita yang setting. Katalah dia turun sampai harga $9, robot akan beli $100 lagi. Membuat pembelian yang kedua dengan nilai $100. Jadi $100 bahagi, pasal harga satu unit $9, dia bahagi $9, dia akan dapat 11.11 unit. Dia beli lagi, tu jatuh $8, dia beli lagi. Dia beli lagi $100. 100 bagi 8 dapat 12.5 unit. Turun jatuh lagi $7. Dia beli lagi 100 bahagi $7 dapat 14 unit. $6 dia beli lagi, sampai kata $5 dia beli lagi. Contohnya $5 dia beli 100 bahagi 100 bagi 5 dapat 20 unit. Okey. Apa tujuan dia nak beli time rendah? Itu sebenarnya trading. Kita nak beli time rendah dan jual time tinggi. Kenapa dia beli multilingual macam ni? Dia makin turun beli, makin turun makin beli. Tujuan dia adalah untuk mengurangkan average price dia. Okey. Macam mana nak kira average price? Contohnya macam ni. Average price ni adalah modal bahagi dengan unit pegangan. Berapa modal kita keluar? Ada 100, 200, 300, 400, 500, 600. Betul? Modal yang kita keluarkan adalah $600. Berapakah total unit yang kita ada? 10 campur 11.11 campur 12.5 campur 14.28 campur 16.66 campur 20.
Jadi total unit kita yang pegang adalah 84.55. Jadi nak tahu average price, maknanya tujuan kenapa nak adalah menurunkan average price. $600 bahagi 84.55, maknanya kita punya average price 1 unit jatuh pada $7.09. Okey. Kalau kita beli tadi, kalau kita buat manual, kita beli terus, kita beli 1,000 kat sini dengan harga $10. Bermakna kalau nak tunggu dia naik, dia kena tunggu harga dia naik, dia nak kena tunggu harga sampai lebih daripada $10, barulah kita untung, betul? Jadi lamalah menanti. Tapi bila kita beli secara multitinggal, dia dah average price dia makin lama makin turun, makin lama makin turun, makin turun. Sampai sini average price kita adalah 7.09. Berapa maknanya nilai satu unit. Untuk dapat keuntungan 1% saja, dia tak perlu naik sampai $10 balik. Daripada 7.09 dia naik jadi $7.16 pun dekat situ dah ada profit 1% dah. Yang penting kita set berapa profit kita nak. 1% jual. Maknanya kalau sampai naik $7.16 pun tak payah tunggu $10 balik. Kita dah ada untung 1%, kita dah jual. Sistem akan jual semua sekali. Perap dia jual. Itu masuk new position. Masuk new position, beli, jual. Ada 1% untung. Pasal apa? Kenapa tak ambil 10%? Kenapa nak ambil 1%? Orang tanya pada saya. Pasal dalam market dia jadi macam ni. Dia banyak yang kecil, pun pergi ke atas. Kecil, ke bawah. Kecil, dia pergi ke atas. Ini market. Kalau kita ambil 1%, kita boleh dapat berapa kali kat sini? Mungkin satu hari, dia nak habis satu hari, kita boleh dapat 10 kali kita profit 1%. Pasal dia laju. Okey? Kalau kat sini kita boleh dapat 10 kali pun, 10 kali 1% dah sama dengan 10%. Daripada kita set untuk dapat 10% keuntungan, kita set kat sini, dia baru naik kat sini, dah turun balik. Dia baru naik sini, dah turun balik tu. Sampai ke sudah tak sampai. Mungkin lepas 4-5 hari ataupun minggu depan, baru bila dia naik, baru sampai. Jadi kita ambil 1% cukup, 1% dia jual, dah untung, dia ambil, masuk position baru. Dia main, beli. 1% satu. Kalau satu hari masuk 10 kali kena 1%, dah 10%. Kalau 20 kali touch 1%, dah jadi 20%. Itu teknik yang digunakan oleh robot. Ni salah satulah. Dia ada banyak lagi teknik-teknik yang bagi subbeam mode dan sebagainya. Dia banyak lagi teknik-teknik. Okey. Cuma hari ni saya nak, okey, ni contoh-contoh macam mana kita nak setting. Kalau kita buka dekat kita punya Royal Q Ads, kita akan nampak dekat sini kita setting. Ini yang saya kata first buy in amount tadi. Kalau macam tadi contoh kita letak $100 lah. Kalau letak $10 dia beli. Setiap kali pembelian $10 lah. Okey. Dan ini margin call limit. Margin call limit ini adalah berapa lapis kita nak beli. Tadi macam 10 turun 9 kita beli. Maknanya dah beli lagi. Berapa layer kita nak beli, kita yang tentukan. Macam sini kalau letak 20 time bermakna dia turun, kita beli. Dia turun, kita beli. Sebanyak 20 kali. Kita yang setting. Kalau kita nak set 100 kali pun tak ada masalah. Bergantung pada modal kita. Nak set 10 kali pun tak ada masalah. Tapi kalau default, kalau kita tak reti nak setting, kita guna default, sistem akan set 7 kali. 7 layer. Tapi kita terpulang pada kita. Dia ada macam-macam skill. Ada orang tanya, saya suka ikut skill Nizam lah. Nizam buat macam ni. Betul ke tak betul? Betul. Saya tak suka skill Nizam, saya suka skill Fawai. Betul tak? Setiap skill ni ada betul. Semua betul. Tak ada yang saya tak boleh kata salah, saya tak boleh kata betul. Semua betul. Cuma, that's why. Dia ada cara-cara teknik dia. Tengok mana yang versi pada market. Semua betul. Okay? Jadi kalau tak ada apa-apa selepas ini, kita akan buka setakat banyak preview ni. Kita ada selalu pertambahkan. That's why saya lepak kat office ni. Bila datang visit, saya minta dia buat video untuk bagi pencerahan. That's why saya akan share dengan orang. Kat sini memang lubuk ilmu lah. Bukan setakat hari nak cerita trade, nak cerita duit semata-mata. Kita cerita macam mana boleh tambah ilmu kita. Okey. Bergantung pada kita yang letak. Set. Dan kalau kita klik je kat sini, kita boleh tengok yang 20 tu tadi. 20 ni tadi. Macam mana? Contohnya macam kat sini adalah kita klik kat sini, dia akan keluar yang 20 punya detail. Maknanya kita yang tetapkan semua. Maksud kat sini, contohnya, kita beli $10, bila turun je 3.5%, kita pun letak berapa kali? Berapa time terpulang pada kita. Kalau satu time bermakna 1 kali 10. Kalau 2 time, turun je $3.5, dia akan beli 2 kali ganda. 2 kali ganda $20 lah. Turun, dia beli $20.
Dah beli, turun lagi 4%, dia beli lagi. Berapa kali? Kita yang tetapkan nak tak 1 pun boleh. Nak buat 2, 4, 8, 16, 32, 64 pun tak ada masalah. Kita yang setting. Okey? Itu semua kita yang setting. Tadi tak pandai setting, tak apa. Lepas ni kita boleh belajar. Kalau tak reti juga dah setting, boleh copy. Nanti kita ajar. Alright. So, bila setting beginilah hari ni, walaupun apa, saya nak tunjukkan ini di antara daily profit punya hasil daripada trading by robot tadi, daripada setting. Ada yang untung, tengok untung ni tak sama. Ada yang $6, ada $45, ada yang $81, 30/11 dapat $81. 2/12 dapat $84. 3/12 dapat $54. Pasal trading ni tak ada fix. Kita bukan skin cepat kaya, kita ni trade. Dia macam menyaga. Macam buka kedai. Ada time ramai pelanggan, ramai. Ada time kurang. Ada time hujan, orang tak datang. Mungkin kurang. Supalah kita punya trading profit dalam market ni. Ada time besar-besar. Kadang-kadang, wah, dengan $100, ada orang yang masuk $100, tiba-tiba hari tu profit dia $100. Ada. Bila market spike. Cuma hari ni market sekarang tak spike, jadi market dia slow, dapatlah sikit. Dia boleh jadi macam-macam, dia bergantung pada market. Dia bukannya skin cepat kaya 15%, 20% sebulan. Tengok macam hari ni, 2 hari bulan, $17, 4 hari bulan nak $46, 5 hari bulan $11, 6 hari bulan $2, 7 hari bulan dapat $21, 8 hari bulan 12 dapat $17. Hari-hari berbeza-beza. Bergantung juga pada kalau modal kita besarlah keuntungan kita. Okey? Sampai sini clear ha? Okey. Itu cerita trading. Maknanya kita set jalan je. Okey. Yang kedua, itu langkah pertama. Bab trading clear. Ada soalan tak ni sebelum saya masuk tentang bab yang kedua, rangkaian sosial pedagang ni? Tak ada, clear ha? Alright. Untuk yang kedua, teknik kedua buat duit dalam Royal Q adalah, okey, contohnya hari ni rangkaian sosial pedagang ni. Kita katalah kita dah biasa trade. Abang memang orang trader, abang dah setting banyak ada mana satu. Teknik abang punya setting tu memang profit tinggi-tinggi. Bila abang dah membuat secara manual keuntungan trading, total accumulate keuntungan trading $1,000, sistem membenarkan kita untuk share strategi kita pada orang. Itu yang buat copy trade. Orang panggil kalau forex apa copy trade ni, kita bukan copy trade, dia copy strategi. Copy trade kita masuk 1,000, dia masuk 1,000. Ini tak, dia copy strategi. Okey, copy strategi. Okey. Membenarkan saya ni adalah satu formula untuk trading. Saya akak tak pandai tapi saya dah tahu formula, saya sharekan formula saya. Saya sharekan formula untuk orang lain kongsi. Orang lain boleh pergi je, tak payah nak fikir nak buat layer berapa. Saya klik je dengan katalah satu account, contohnya Auto Sultan. Dia klik je kat sini, dia follow. Dia klik follow saja. Apa coin yang dia beli apa semua, kita akan follow. Strategi berapa persen pembelian, berapa persen pembelian, semua kita tak payah nak kita follow ke dia. Cuma upah daripada kita follow dia, maka dia tetap kalau siapa yang follow dia 1% keuntungan ke 2% keuntungan. Kita boleh baca berapa yang ditetapkan. Kita boleh pilih mana yang bagi murah, mana keuntungan yang paling tinggi. Pasal kita nak memilih pun, kita kena tahu siapa yang kita nak follow. Macam ni, kita tengok. Kalau kita klik, dia boleh tahu keuntungan dia dah berapa ribu persen. Kalau sini, D-Nervous, yang Brazil nombor 1. Keuntungan dia, dalam tempoh 4 bulan ni, accumulate dah beratus ribu persen. Jadi orang boleh follow dia. Ada orang follow ni. Tengoklah pada keadaan dia. Okey, contoh dia. Kalau kata anda hari ni pun dah jadi trader. Contoh dah jadi trader lah. Tak apa, saya dah pandai buat trade, saya nak sharekan strategi saya ni pada orang lain. Kita boleh sharekan kat sini. Dan orang lain boleh follow kita. Dan tidak semestinya berada di bawah network kita je. Maknanya, network saya pada... Uncle siapa nama? Naidu katalah. Saya punya kawan, sukalah strategi Uncle Naidu. Dia tengok profit banyak lah. Saya punya bawah, ahli bawah pun boleh follow you punya trading strategi. Daripada profit you yang dapat. Tak semestinya di bawah kumpulan kita. Jadi ini pun sesiapa saja dalam Royal Q ni kita boleh dapat, kita boleh share strategi kita dan orang boleh follow kita dan kita berkongsi keuntungan dengan orang. Mana kalau ramai kita punya strategi tu menguntungkan, pasti ramai orang yang follow. Bila ramai orang follow, makin besar lagi daripada untung dia orang, kita pun dapat overriding juga. Kita berkongsi keuntungan dengan dia orang. Okay? So apa yang kita buat hari ni, kita just share strategi saja. Share saja strategi pada orang. Bila orang follow strategi kita, keuntungan tu dia akan bayar balik. Tengok berapa persen kita tetapkan, 1% ke 1.5% ke 2%. Dia akan bayar perkongsian keuntungan pada kita. Bayangkan kalau ada orang
Yang saya dengar cerita daripada dulu ada geng-geng, biasa dalam geng Malaysia. Masa tu saja pun dia dapat lebih kurang 1 bulan. Jatuh ke dia punya? Keuntungan 1 bulan $15,000 ke $20,000. Pasal orang strategi. Masa tu orang tak tahu trade. Sekarang ni dah ramai trade. Jadi dia follow je. Daripada keuntungan yang orang dapat 1% pun boleh dapat income berbelas ribu, $10,000. Boleh dapat. So, pertama tadi bagi robot trade. Ataupun kita trade menggunakan kaedah robot tadi. Menggunakan sistem yang ada pada robot. Yang kedua, teknik dua, kita boleh share lah strategi kita. Strategi kita rasa yang terbaik untuk buat orang. Kita share strategi. Orang guna ikut strategi kita dapat untung lagi. Jadi dah 2 income. Okay? Dan yang ketiga kita panggil affiliate. Affiliate ni maknanya kita guna, you happy, you cerita sama orang, kongsikan sama orang, tu je. Tapi kalau orang tanya saya tak minat lah cerita nak cari orang. Tak payah cari orang, no problem. Saya tak minat nak cerita affiliate, I don't like MLM lah, I don't like nak cari orang. I memang tak minat, it's okay, no problem. Tak minat nak share strategi pun, it's okay, no problem. You boleh gunakan. Itu salah satu cara. Kita bagi 3 cara untuk buat. Jadi bukan paksaan, bukan wajib untuk kita buat. Tapi kalau kita nampak potensi ini lebih besar, kita boleh dapat macam saudara visit kita Tuan Nizam, nanti kita boleh share, tengoklah dia. Kalau jangan rakam je lah. Cuma dalam rakaman tak boleh pasal bahaya, income besar sangat. Kita tengok berapa income satu hari. Dengan yang paling besar sangat adalah dengan affiliate dia, overriding. Itu besar. Tapi that's why kena faham. Uncle ni pun nak fokus pada network marketing yang mana, maknanya untuk marketing plan macam mana nak buat duit. Okay. So macam mana nak guna affiliate. Okay, kita dah join dan kita guna affiliate. Bila kita hari ni saja, bila kita mendaftar saja sebagai ahli, kita bayar $120, automatik kita adalah V1. Bila kita dah V1, dah active members, kita dah berlayak untuk introduce ataupun recommend pada kawan-kawan kita. Kita dah boleh bagi link kita pada orang kawan. Sekiranya kita bagi kawan kita link, kawan kita pun register dan aktifkan $120. Pertama kita akan dapat, first, bila kawan kita yang kita introduce register je, on the spot, real time, kita akan dapat $30 balik masuk kepada dalam akaun kita. Kita dapat commission $30. Commission $30 dalam $30, kalau dalam ringgit Malaysia lebih kurang 120 lebih. RM120. Kita hanya share link sahaja. Okey? Dan bukan setakat dapat $30 atas sewaan robot tu tadi, setiap keuntungan yang dia terharikan dia trade, dia beli, dia guna trade. Daripada keuntungan tadi kan dia bayar 80-20, betul? 20% dia bagi pada robot, 80% keuntungan dia, 20% daripada robot ni tadi, yang dia bayar, katalah dia untung $1,000, saya nak bagi faham, dia untung $1,000, dia akan bayar 20%, $200 bayar pada robot. Untung dia berapa? Ini untung dia $800. Daripada $200 yang dibayar ni tadi, 20% daripada ini, dia bayar 200, maknanya kalau 20% dia dapat $40 lah. $40 ini akan masuk kepada 20% daripada yang dibayar tadi akan masuk ke akaun orang yang introduce. Berapa lama dia dapat? Selagi dia jalankan trade. Maknanya dia tak jalan pun robot jalan. Robot buat profit saja, ada perkongsian keuntungan. Daripada perkongsian keuntungan tu kita akan tetap dapat. Kalau dia guna setahun, robot berjalan setahun lah kita dapat. Tapi kalau rasa-rasa abang join program ni, trade dapat untung, nak berhenti setahun ke atau nak continue lagi? Of course orang continue lagi, betul? Kalau 10 tahun dia pakai 10 tahun, selagi itulah kita dapat 20%. Clear? Alright. Itu benda yang kita dapat bila kita introduce orang. Tu yang pertama. Yang kedua, kalau kita naik level yang lebih tinggi tadi, V1. VIP 1 ataupun dia panggil V1. V1 kita sponsor orang dapat $30. Kalau kita ni level kita V2, kita introduce orang, hantar link ke orang, orang register $120, kita bukan dapat $30, kita dapat $40. Lagi tinggi. Dan daripada perkongsian bonus gas ni tadi yang dibayar $200 tadi, sepatutnya kita dapat 20%, $40, tetapi kita dapat 30%. Bagi level kita tinggi, overriding dia lagi tinggi. Ya? Dapat 30%, sepatutnya tadi dapat 40, ni dapat 60 pula. Maknanya ada lebih besar. Kerja yang sama tapi bila kita level kita rank kita naik, commission dia lebih besar. Okey.
persoalan dia macam mana nak jadi V2. Okey, macam mana akan nak naik V2? Pertama simple je. V2 ni syarat untuk naik V2. Okey? Daftar 3 lesen dalam pautan perujuk anda. Maksudnya, anda kena memperkenalkan, introduce pada 3 orang ataupun 3 robot lah. 3 kawan anda. Yang mana anda sendiri yang direct introduce. Anda yang Okay dah. Pakai ni je. Nature je. Tutup. okey. Kena Jadi- tanya dengan Okey. Jadi V2 boleh faham ni ya? Alright. So, This one Amni level lah. how many level lah? Yang 20% tu. 20% tu. Tak kisah. Infinity. That is for V2. But V1, Ha? V1 only the first level, right? First level lah. But if go deeper means nothing. Kalau di public tak ada. Tak ada. Tapi kalau V2 infinity, selagi tak ada jumpa V2 dengan V2. Okay. Oh V2 no. V2 dia tak boleh override lah. Kemana Okey. daripada V2 dengan kalau semua V1 dia punya volume semua dia akan. Okay, kalau kata for example sini V1 lah tadi. Ha. Bila you V1 ini V1, you akan dapat override dia. Ha. Bila dia sponsor sini, dia pun V1 ni V1, dia dapat sponsor 20% apa $30 dan 20% bonus gas tadi, dia yang dapat, you tak dapat lah. Ha. Tapi kalau you sudah V2, sekarang okey tak? Suara dia lagi tak? okay? Kalau dah V2, you dapat setiap orang you dapat dari 20% tu you Ada suara dapat tak? 30% Okey tak? gas. Kata kalau tadi ada okay, for example, Mic habis bateri. sini 30, kalau katalah sini tadi dia V1. Di bawah apa? Ni V1. Okey, terima kasih bagi Kan? feedback. Sini sponsor sini. V1 sponsor V1 dia dapat 20% betul? Kita punya override dia 30%. So ada balance 10% akan naik pada dekat sini. Dia sampai dia tak boleh override bila V2 jumpa V2. Dia habis dia jadi macam V1 jumpa V1. Okay? Dia kalau same rank inilah. Kalau same rank sampai V2. Tapi kalau you naik sampai V3, okay, sudah selamat. That's why kalau mau main network, paling tidak pun, paling cikai pun kena pergi V3. Pasal V3 dia ada bonus extra, dia panggil peer award. Okay. Alright. So macam mana nak mau naik V3? Daftar 5 lesen dalam pautan, maknanya direct sponsor 3. Direct yang kita introduce 5. Dalam pasukan ada 100 lesen aktif dan kita ada 3 barisan dengan pangkat V2. Okay, mau jadi V3 macam mana? First, you mesti direct you nya ada 5 account. Okay, so syarat pertama settle. Yang kedua, mesti ada 3 orang V2. Di setiap satu line, ini satu line, ini satu line, mesti ada different line. Tak kisah bukan mesti ini saja jadi V2. Di bawah grup dia berapa level pun tak apa. Yang penting ada satu V2 pun enough. Satu line ini ada satu V2, ini line ada satu V2, ada 3 V2. Syarat kedua settle and total. Okay? Total member di bawah kita ni total tak kisah berapa level, di bawah kumpulan kita ada 100 bot. Bila ada 100 bot, ada 3 V3, 5 orang kita buka 5 line, kita sponsor, automatic kita sudah jadi V3. Okay. So V3, apa kelebihan V3? Pertama tadi kalau V1 kita sponsor dapat $30. V2 kita sponsor dapat $40. Tapi kalau V3 kita dapat $50. Jadi orang kita bagi link saja 120. Dia register saja terus $50 dapat dekat kita. Direct lah. Direct. Dan
Kalau tadi gas, bonus gas sini dapat 20%. V1 sini dapat 30%. Dekat V3 dapat berapa persen? 40%. 40%. Dia daripada direct ke macam mana? Atau the next? Boleh direct, boleh bawah pun tak apa. Kalau direct, you kata you direct sponsor 40% from gas I bayar tadi. Tapi kalau you sponsor saya, di bawah saya pun ada orang. For example, saya tunjuk contoh lah macam ni. Okay. Katakanlah you sudah V3. Bila you sponsor, katakanlah you direct sponsor orang V3, you perkenalkan satu orang, sini you akan dapat apa? $50 because direct. Okay? Katakanlah ini pula satu case lagi, ini V2, dia sudah V2, dia sponsor new member. V1. Okay? Sepatutnya allocate untuk kita 50. Tapi oleh kerana dia sudah V2 dia sudah dapat berapa? 40. Kita punya company bayar sampai 50 punya 40. Jadi ada balance berapa lagi? $10. $10 dia akan naik. Dia akan naik sama kita. For example lah. Pasal different leg. Okay. Dan yang contoh, ini tadi baru masuk, dia belum lagi V2, dia belum ada 3 orang. Dia baru V1. Dia sponsor ini. Dapat 20. Okay, dia sponsor ini, dia sendiri dapat 30. Lagi ada balance 50 tolak 30, ada balance lagi 20 dia akan naik dekat sini. Tapi kalau sini sudah ada, sini sudah V3 juga, dia naik sampai sini lah. Cuma dia ada peer award punya bonus. So kalau untuk V3 dia ada peer award, dia panggil peer award ni 10%. Dari kita selalu tak boleh override itu level. Cuma dia bagi V3 bertemu V3, you punya tadi profit, you punya income 10%, saya syarikat untuk app royalty bayarkan top up lagi 10% untuk bagi sama. Pasal I sudah tak boleh override you, kita sama level. Daripada mana? Daripada income apa? Daripada income, daripada bonus ke, daripada ini bonus, tapi bukan tak ada potong you punya wang. Company allocatekan satu allocation dekat sini. Peer award 10%. 10% daripada mana tu? 10% daripada sponsoring, daripada apa sponsoring betul? Daripada income kan? Daripada income lah. From the income trade. Income trade. Yes, income trend. Income trend dan juga income sponsor ni. Dia ada, kalau tadi 10% apa, dapat $1 lah. Itu. Dia ada 10%. Itu macam matching lah. Dia macam matching, yes. Betul macam matching. Alright. Okay. So itu untuk VIP 3. Saya ajar ni. Okay, ada soalan lagi VIP ini? V3. Okay, V3 ada soalan lagi sebelum saya masuk V4. Bermakna V3 dengan V3 lah. Dia punya matching. Kalau sini sudah V3, dia punya habis kat sini, tapi dia ada override 10%. Dia panggil peer award. Sekejap, saya tunjukkan dulu. I see. Dia akan ni, dia panggil kolom bonus kolom setelah 10%. Nanti dia punya daripada okay. Alright. So itu V3 ya. Okay, kita masuk V4 pula. Macam mana mau pergi V4? Alright. So ada level yang lagi tinggi daripada V3. So kita sudah V3, kita mau naik rank lagi. Dia panggil V4 ataupun VIP 4. Okay. So untuk jadi VIP 4 ni, apa syarat dia? Pertama kena tahan 8 license. That means 8 license, I tak payah lukis lagi lah. 8 license tu dari kalau V3 5, ini 8, ada 8 orang direct sponsor. Tadi kalau betul jadi V3 sudah ada 5, tambah 3 saja lagi. Ada 8 direct sponsor. Volume dalam ini, you punya group tadi 300. Dan you boleh bina 3 leg. Ada V3, ada 3 V3. You ada volume 300 dan ada 8 lesen, you sudah jadi V4. So as a V4, apa you dapat? Sini, pertama, lesen. Kalau you direct sponsor, tadi V3 50. Bila V4 dia bayar 60. The maximum 60. Kalau you sampai 60, kalau bawah ada overriding. Kalau dia sampai V3, dia murah, you ada makan $10 lagi. Dia ada overriding, okay? And then bonus gas. Tadi kalau V1 20, V2 30, V3 40, di V4 you dapat 50%. That means kalau you direct sponsor, berapa profit sharing itu account tadi. Kalau trader punya guna, dia bayar, dia untung $1,000, dia bayar sama 100
$200 pada Royal Q, that means 50% untuk kita, 50% untuk Royal Q. Jadi kita punya perkongsian keuntungan dengan Royal Q itu makin besar. Bila the level makin besar, tinggi, kita punya perkongsian tu lagi tinggi, 40%. Dan bonus lesen tak langsung ni maksudnya macam overriding lah. Macam tadi lah overriding. Dan kalau kita V2, V4 jumpa V4, dia ada juga overriding 10% juga, kolom setara. Dan cabutan bonus bila apabila download pada barisan mencapai startup upline, diagihkan 4 USDT. Itu ada bonus setara lah dalam peer tu. Nanti kita boleh detailkan lagi yang sini. Alright. Ni bertemu V4 lah, PO juga sama. Alright. Itu V4 dan seterusnya V5. Okey. V5. Kalau V5 ni mesti ada 12 orang direct introduce. Tadi sudah ada 8 tambah lagi 4. Jadi cukup 12 direct sponsor. Ngam volume puasakan 800. Ini sampai sini you dah tak payah pening lagi. Sampai V4, V5 you tak payah pening lagi volume pasal untuk you mau jadi V5 you kena ada 3 orang V4. 3 orang V4 tu pun kalau V4 pun kalau you sudah ada 3 orang V4 pun sudah cukup, sudah lebih. Sudah cukup untuk inilah. Jadi you kena jaga 3 orang V4 and then direct sponsor 12, you akan jadi V5. V5 bonus guest saja, bonus introducer saja sini dapat $65 dan bonus license saja akan dapat 55%, tambah 5% lagi. Okay? Dan bonus kolom setara 1% sama 10% sama. Cuma ini pun dia akan tambah 10% dia akan, ini perbezaannya. Dan akhir sekali, ini kita punya target. Pasal dalam Royal Q ini kita punya target, maksimum target sampai V6 saja. Okay. So kenapa semesti orang mau sampai V6? Itu perbezaan. Kalau V1 to V5 kita punya bonus, kita bayar bonus macam ini. V6 pun sama, cuma perbezaannya V6 bila once you jadi V6, actually V1 to V5 kita punya bonus dikira dalam network kita, hierarchy kita saja. Tapi bila once you touch V6 level, bukan you punya bonus bukan setakat dalam grup saja, tetapi you punya bonus global. Bukan you punya grup buat sale pun, satu dunia punya sale dia ada tabung untuk V6. Jadi mudah cerita, once you jadi V6, everybody yang buat Royal Q semua kita punya team. That's why kalau you tengok Nizam, you tengok Izwan, you tengok Tuan Sufi ya, bila sudah sampai V6, you bukan grup dia pun kadang-kadang dia tetap boleh tolong. Because why? Once you buat business, you melanggan Royal Q, you adalah business dia orang juga. Walaupun dalam network bukan business dia. Tapi bila sampai ke V6, semua business Royal Q adalah business dia. That's why semua orang mesti mau sampai V6. Dan sistem yang macam ini, semua orang boleh capai V6. Mau dengan tak mau, sabar dengan tak sabar saja. Pasal dia bukan macam MLM. Kalau kita main produk, dia ada accumulate. Mesti ini volume dalam 1 bulan. Ataupun terkumpul 2 bulan atau 3 bulan. You tak achieve, you kena start kosong balik. Ini dia accumulate 1 bulan ke 3 bulan. Mau jadi V6 tahun ke 10 pun boleh. No problem, dia tak ada apa. Kalau Nizam boleh jadi dalam 5 bulan, kita pun katalah I slow sikit lah bos. I ni tak laju macam Nizam. I ni jenis itu siput babi, mata buta, cengkerang pecah, jalan terbalik. Slow sajalah. 5 tahun baru jadi V6 pun okey. Semua orang boleh jadi V6. Dan semua orang boleh berkongsi keuntungan dalam Royal Q. That's why bila V6 kita ini bukan setakat kita fokus pada network, kita fokus pada Royal Q adalah kita punya, ibarat macam kita punya platform ni. Kita terus share dengan Royal Q. Okay, so V6. Apa beza V6? Untuk jadi V6 mesti ada 20 direct level, ada 1,500 LSN aktif dan 3 barisan dengan V5. Ada 3 V5. V5 pun sudah cukup lebih daripada 1,500. Ada 20 direct, kita sudah jadi V6. V6, bonus lesen saja. Bila you V6, you sponsor saja, you akan dapat direct daripada $120 orang bayar, $70 Royal Q bayar pada you. V6 makan lagi besar dari Royal Q. Okay? Dan bonus gas 60%. Maknanya kalau daripada income Royal Q punya income tadi 60% kita overriding, dan bonus kolom setara pun 10%. Dan nanti dia ada yang paling besar ni bonus global 10%. Dia ada dua, satu yang dia bayar untuk
daripada seorang register, tak kisah dari mana-mana level, $10 kan dia sudah bagi $70 sama visit sudah bayar. Royal Q angkat lagi $10, satu orang, tak kisah mana-mana grup dalam dunia, seluruh dunia punya, satu orang register hari $10 letak dalam satu pool. Kalau ini hari ada 3,000 account register seluruh dunia kali $10, that means ada $30,000 letak dalam pool. Kalau ada 10,000, that means 100,000 letak dalam pool. And then dia kira pukul 12 malam, pukul 2 pagi dia akan bayar terus pada visit berapa. That's why kita tengok hari-hari ada $7,000, $6,000, $10,000 daripada global bonus global sahaja. Ini bukan daripada network kita, tak kisah orang Brazil ke orang apa, janji hari ini punya penyeran dia akan letak dalam visit punya pool seluruh dunia. Dia akan berkongsi dengan visit di seluruh dunia pada hari itu. Dia bagilah kalau ramai visit, dia bahagilah. Jadi tetap ada. Okey. Dan bonus builder ni dia juga ada juga daripada berapa profit trading kan, daripada kalau you tengok dalam ad bulan lepas kita dapat 90 juta total keuntungan yang Royal Q buat 90 juta. Daripada 90 juta tu dah tolak ini, dia angkat 10% punya profit, dia bahagikan sebulan sekali sama visit. Setiap satu hari bulan itu kalau you tengok nanti boleh share dengan dia, satu hari bulan masuk je satu hari bulan, bonus yang terkumpul tu $65,000, $70,000 satu hari bulan. Itu yang satu malam pernah dia dapat sampai RM600,000 total, RM500,000, setengah juta satu malam je bang. Daripada mana? Daripada global bonus yang keuntungan keseluruhan orang Brazil buat profit kan, dia bagi 20% tadi. Daripada itu pun keuntungan tu pun dia masukkan dalam pool, dia bagi sebulan sekali. Yang new registration dia bagi setiap hari. Dan sampai sinilah kelebihan visit, dia ada global bonus. Ini bonus yang lain ini tetap ada. Itu dalam network tetap override. Cuma dia ada extra untuk global. Jadi bila sudah visit, sekarang saya tak visit. Uncle, grup siapa? Biasalah. Katalah grup A. Uncle itu grup A, saya tak boleh kacau grup Uncle. Nanti tak shock. Tapi bila saya sudah visit, Uncle grup siapa? Uncle grup mana pun, saya punya grup juga. Pasal saya sudah visit ini serupa macam apa itu shareholder lah. Lebih kurang pasal segala apa saja pencapaian Royal Q di dalam dunia ini, berapa pendaftaran, berapa keuntungan, semua dikongsi, dia letak dalam pool untuk dikongsi sama rata dengan mengikut kelayakan visit seluruh dunia. That's why kita punya target, kalau mau buat affiliate, kalau mau fokus untuk buat affiliate, fokus sampai jadi visit. Semua orang boleh jadi visit, semua lambat dengan cepat saja. The winner never quit, but the loser never start. Okay? Alright. So, macam mana banyak sangat duit bayar ni? Orang-orang tanya, betul ke tak betul? Saya tengok macam tipu je. Saya mari bagi contoh. Sebenarnya ini robot Royal Q. Okay? Daripada mana robot Royal Q dapat income? Ada daripada pertama orang sewa robot dia $120. Dia untung kan? Dapat untung $120. Itu income pertama. Income kedua, daripada keuntungan dia trading tadi kan, dia kena return, orang kena bayar balik commission 20% daripada keuntungan yang robot buat. Kalau macam bulan lepas 90 juta. Ini macam dolar. Keuntungan yang dia buat 90 juta. Kalau 10%, jadi 9 juta. Commission saya kalau 20%, bermakna 18 juta dolar saja. 18 juta saja. Bulan lepas untuk trading saja, profit Royal Q dah ada 18 juta. Daripada 18 juta keuntungan keseluruhan ni tadi, disimpulkan kata-kata kalau untung kasar dia dengan ini, sewa robot, dengan dia dapat untung hari-hari. Contoh ini for example lah, untung kasar dia 100 juta lah. Daripada 100 juta, 80% Royal Q bagi balik pada community. Because dia percaya kerana kita yang kena community hari inilah Royal Q boleh buat sale, boleh buat keuntungan yang ratus juta, puluhan juta. Kalau kita tak recommend that pada kawan-kawan kita apps Royal Q ni, dia pun tak boleh untung. Maka dia janji 80% from profit, gross profit nanti dia pulangkan balik pada community dalam bentuk ini bonus, ini bonus, ini bonus, ini bonus, global bonus semua dia bagi. Okay?
Dan 20% saja selain daripada itu 20% lagi pada platform. Inilah platform nak maintainkan dia punya platform, nak tambah strategi, tengok bayar servis everything dengan server gerbak dan segala yang macam lah. Tapi 80% dia return balik pada community. Okay? Jadi itulah daripada mana datangnya duit, daripada mana terimanya bonus. Saya harap dia faham. Tak ada satu pun yang hari ni daripada potong-potong dia punya ibarat. Dia secara komplit keuntungan 80-20. Daripada 20% yang dia dapat itulah dia bagi balik pada kita. Daripada 120 sewaan robot tadi, berapa persen dia bagi balik pada kita. Jadi 80% dia bagi balik pada community, 20% net profit yang diterima oleh platform untuk dia develop lebih banyak lagi track untuk kita buat keuntungan. Dia macam saya dulu bermula dengan hobi dengan Binance. Sekarang baru dah masuk Coinbase. Coming soon akan macam-macam lagi. Dan ROIQ tak akan berhenti setakat ini. ROIQ dia akan ada development, business development punya orang akan sentiasa cari ruang. Yang penting hari ini stay tune. Jadi community ROIQ terus belajar, terus support dan terus positif. Jadi thank you, itu saja. Thank you. Bye bye. Assalamualaikum. Ada orang tanya. Komen. Okey, Abang Ben, suara hilang. Tu. Abang Ben, bagaimana berapa modal minimum USDT untuk invest dalam trade ROIQ? Mohon pencerahan. Dia gini bang. Untuk trade terpulang pada kita. Terpulang. Nak trade $100 pun, saya modal ada $100 je nak trade. Boleh trade. Saya ada $50. Saya dulu mula-mula pun letak 50 dulu. Kita pun takut juga. Saya pun ada sejarah pernah kena tipu juga. Letak $50. 50 ni kalau DB ada trade. Kalau untung pun, kalau rugi pun kita tak miskin. Tak ada orang kena buang rumah, kena cerai kat bini, kena $50. Abang ni bodoh betul. $50 per rugi. Saya cerai kalau abang tak ada. Jadi okey je $50. Saya pun letak $50 jadi. Dan terpulang pada kita. Kita ada 1,000, kita 1,000. Berapa nak trade terpulang pada kita. Clear. Cuma yang kita bayar ni adalah sewaan robot ROIQ 120 tu dan perkongsian keuntungan. Itu saja. Harap menjawab soalan tu. Okey? Jadi ada soalan-soalan lain tu. Okey? Pada jam itu saja. Jadi terima kasih. Selamat malam. Bye bye. Trading boleh tambah-tambah? Boleh tambah-tambah. Tambah pun dalam you punya dalam you punya hobi ke, dalam you punya exchanger saja. Bukan tambah dengan ROIQ tetap sama. Cuma 20% punya bonus tu you kena standby dekat macam prepaid system lah dekat you. Pasal ROIQ tak boleh angkat wang you daripada exchanger. Dia tak ada authority untuk keluarkan duit kita. Dia hanya authority untuk trade sahaja duit kita. Okay? Clear? Kalau kita lupa simpan 30% tu? Nanti dia akan bagi notification lah. Dia akan beritahu, halo, wang sudah habis, tak boleh potong. Jadi tak boleh potong, kami pun tak boleh kerja lagi. You tambah, kita kerja. Dia macam tu lah. Tapi dia cakap bahasa English lah. Dia tak ada cakap tak ada kerja. Saya main pergi lah. Okay. Ada soalan lagi? Tak apa. Tak boleh tanya soalan, no problem. Yang tak faham